Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Timor Leste terus memupuk kerjasama rapat dalam bidang pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semalam pada Majlis Santap Negara bagi meraikan Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor Leste serta rombongan yang mengadakan lawatan negara selama 4 hari. Majlis Santap berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama ke majlis santap negara tersebut ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir semasa majlis santap negara rombongan Republik Demokratik Timor Leste. Nas'aluka Allahumma an tubarik lana fima razaqtana. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Alhamdulillahi at'amana wa saqana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menekankan
pendidikan dan pertukaran antara rakyat terus memupuk kerjasama rapat antara kedua-dua buah negara. Our citizens have forged strong collaboration through various technical exchanges and capacity building programs. In this regard, Brunei Darussalam is pleased to offer 2 fully funded scholarships every year for the next 3 years for Timorese students to pursue their education in our tertiary institutions. We also welcome your interest in furthering health cooperation, including through training for your medical professionals. In addition, we also welcome the opportunity to strengthen cooperation in the energy sector. As oil-producing countries, we can learn much from each other's experience to maximize the benefits of our natural resources. Baginda juga bertitah menegaskan sokongan berterusan negara Brunei Darussalam bagi keahlian Republik Demokratik Timur Leste dalam ASEAN. Our commitment remains steadfast. And today, I wish to reiterate Brunei Darussalam's unwavering support for Timor Leste's membership in ASEAN. Towards this end, to foster a deeper understanding of ASEAN, starting this year, we have welcomed officials from Timor-Leste to participate in the ASEAN Junior Fellowship Program. This will help build deeper trust and friendship among junior officials and help them work closely together to ensure the centrality and unity of ASEAN in the future. Tuan Yang Terutama dalam ucapan balas menjelaskan, negara Brunei Darussalam mengalami pembangunan pesat sepanjang 20 tahun, terutama dalam infrastruktur dan kemajuan sosioekonomi. There is great synergy between our two countries, and Timor-Leste has much to learn from Brunei's experiences on many fronts, particularly in the field of health, education, energy and environment. We look forward to further enhance our mutual bilateral cooperation, starting with labor mobility, which we witnessed the signing ceremony today, and in other areas including trade, tourism and investment. The COVID-19 pandemic and its far-reaching effects on the world community, without exception, taught us some important lessons, particularly in the health sector, but also about self-reliance and food security. May I suggest that south coast of Timor-Leste has vast amount of fertile land, and we also have manpower for rice production, which would provide food security for both Timor-Leste and Brunei if appropriate investments could be secured. Menurut Tuan Yang Terutama lagi, adalah penting kedua-dua buah negara berdiri teguh bersama ketika berdepan cabaran global. Your Majesty, we deal with our bilateral mutual cooperation issues. We also spare a moment to reflect on our region and those far afield, particularly in Europe, Middle East, conflicts that are shedding so much blood and suffering on all sides. We as member states of the United Nations must do all that we can. We urge the powers that be to influence and stop the carnage. On a much personal note, marriage marks a defining moment in adults' life. January 2024, Brunei, the region and the world will witness the union of His Royal Highness Prince Abdul Matin Ibn Hassan Bolkiah and Anisha Rosna binti Adam. Allow me to congratulate Your Majesty and Her Majesty for this special moment, and the couple to be. My best wishes of everlasting love, health and happiness.
Lawatan negara ini mencerminkan komitmen kedua-dua buah negara dalam merapatkan hubungan dua hala. Lawatan negara tuan yang terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam mencerminkan komitmen kedua-dua buah negara untuk meneruskan kerjasama dalam meningkatkan lagi hubungan muhibah dan persahabatan. Semasa lawatan negara itu, kedua-dua buah negara melakar sejarah penting dengan penandatanganan memorandum persefahaman mengenai the employment recruitment of Timor Leste workers to Brunei Darussalam. Sorotan lawatan negara Presiden Republik Demokratik Timor Leste mengenang kembali detik-detik bermakna yang mengeratkan lagi hubungan kedua-dua buah negara. Your presence here today reflects the long-standing friendship and commitment to bring our countries closer together. Our cooperation has expanded in many areas, and I look forward to continuing our work in further enhancing the goodwill and friendship between our countries. Certainly this visit offers an opportunity, an ideal opportunity for us to exchange views, and we have exchange views in our one-on-one on the state of affairs of our bilateral relations, regional and global issues, and to explore ways to further strengthen and bringing our relationship. Over the past 2 decades, we have consistently nurtured warm and amicable relations, including establishing missions in our respective capitals. By
invite me here, Your Majesty has underlined the special bond between our two countries. Now more than ever, we must cherish our bond. Pagi tadi, Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, melakukan aktiviti riadah di Taman Rekreasi Hutan Bukit Pantoi, daerah Temborong. Tuan Yang Terutama dialulukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring. Sejurus ketibaan, Tuan Yang Terutama diberikan takliman oleh Dayang Noralinda binti Haji Ibrahim, Pengarah Perhutanan. Sepanjang pendakian, Tuan Yang Terutama diberikan penerangan mengenai pelbagai jenis flora dan fauna yang terdapat di kawasan berkenaan. Presiden Republik Demokratik Timor-Leste pagi tadi juga mengadakan lawatan ke Pusat Pakar Pantai Jurudong PJSC Jurudong Park Medical Centre JPMC dan Gleneagles JPMC. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Beberapa jabatan yang terdapat di PJSC menjadi lawatan Tuan Yang Terutama. PJSC menempatkan Pusat Kanser Brunei yang memberikan rawatan kanser, strok dan maxillofacial serta pembedahan rekonstruktif. Lawatan Tuan Yang Terutama diteruskan ke JPMC dan Gleneagles JPMC. Timor-Leste menawarkan peluang bagi pelaburan langsung asing. Perkara itu dikongsikan oleh Presiden Republik Demokratik Timor-Leste semasa sesi perkongsian perniagaan anjuran Stratecom Global Investment Group bersama masyarakat perniagaan di negara ini petang tadi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring. Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor-Leste ke negara ini, dalam ucapannya berkata, perniagaan merupakan enjin pertumbuhan negara dalam menyokong objektif masing-masing dan ia dibina berdasarkan kepimpinan yang dipercayai. Lawatan sambil belajar para pelajar IBTE Kampus Sultan Saiful Rizal ke Kampung Senoko memberikan peluang untuk menyaksikan proses pembuatan mi senoko. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum mula dilaksanakan pada 1 November lalu.
Sehubungan itu, pagi tadi diadakan sesi perjumpaan bersama para pegawai dan tenaga pengajar Jabatan Pengajian Islam yang terlibat dengan pengintegrasian tersebut. Sesi perjumpaan diadakan di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama dalam ucapannya menjelaskan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan sama-sama berganding bahu untuk memastikan proses pelaksanaan pengintegrasian berjalan dengan lancar dan teratur. .45 pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya yang bersara pada tahun 2022 petang tadi menerima cenderamata persaraan. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat bertujuan bagi mengekalkan silaturahim dan hubungan kekeluargaan antara pegawai dan kakitangan yang telah bersara dan yang masih berkhidmat. Seterusnya, pesara-pesara daripada jabatan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan sentiasa berusaha ke arah mengembang majukan serta meningkatkan produk pelancongan di negara ini. Sehubungan itu, rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara meneruskan program lawatan ke beberapa lokasi tapak perusahaan perikanan dan pelancongan di daerah Brunei dan Muara dan daerah Temborong. Di daerah Brunei dan Muara, lawatan tertumpu di ladang terunakan ikan air tawar dan udang galah yang terletak di Jalan Pantai Serasa Muara. Rombongan juga membuat lawatan ke salah sebuah destinasi ekopelancongan di daerah Temburong, iaitu The Bond Brunei. Arkib negara perlu berpandangan lebih jauh dengan melaksanakan pendekatan kontemporari dan inovatif dalam pengurusan sumber-sumber yang dinamik ke arah membentuk masa depan. Antaranya ialah dari segi penerapan maqasid al-syariah kepada peranan arkib negara dalam memelihara warisan budaya. Pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut semasa perasmian Seminar Kebangsaan Arkib 2023 pagi tadi. Seminar berlangsung di Universiti Brunei Darussalam UBD. Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Walsal Felah menjelaskan Arkib negara perlu bekerjasama dengan institusi lain untuk membangunkan program dan pameran bersama bagi melestarikan warisan budaya negara. Seminar diteruskan dengan pembentangan perdana dari Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara Brunei Darussalam dengan tajuk Preservation of Turkish Archives and its Impact on the Vision of Turkiye. Seminar dianjurkan oleh Jabatan Museum-Museum melalui Arkib Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddin. 39 orang pelajar yang mengambil jurusan Hospitality dan Pelancongan dari Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Kampus Sultan Saiful Rijal, pagi tadi mengadakan lawatan sambil belajar ke Balai Raya Orang Kaya Surah Haji Tuba, Kampung Senungkoh, daerah Temburong. Lawatan memberikan peluang kepada rombongan untuk menyaksikan proses pembuatan mi senungkoh dan proses mengamping. Kami dapat belajar proses mengamping
and then kami boleh belajar proses membuat mi jela. Memberikan saya pengetahuan dan pengalaman yang baru dan juga dilayani oleh penduduk-penduduk yang sangat friendly. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan diteruskan lagi bagi hari kedua. Musabakah berlangsung di Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. 21 orang peserta memperdengarkan bacaan masing-masing. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan akan diteruskan lagi esok. Manakala majlis pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah akan berlangsung Khamis ini. Orang ramai juga boleh mengikuti siaran langsung musabakah tersebut melalui laman Facebook rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kajian Tenaga Kerja KTK 2023 yang dikendalikan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan berakhir pada 12 November ini. Sehubungan itu, semua isi rumah keluarga yang terpilih untuk mengikuti KTK 2023 dan belum lagi ditemuduga dikendaki untuk menghubungi pegawai kajian yang dilantik bagi membuat temujanji atau menghubungi JPES. Hasil yang diperoleh melalui KTK 2023 adalah sumber maklumat yang penting bagi kegunaan perancangan sosio-ekonomi negara, akademia, penyelidik, penuntut dan orang ramai bagi keperluan dan kegunaan masing-masing. KTK 2023 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. JPES ingin memberikan jaminan kepada semua keluarga atau isi rumah terpilih yang mengambil bahagian dalam kajian ini bahawa maklumat yang dikumpulkan akan disimpan sulit dan akan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja.